Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu dan berilah kami paham. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala niyati qabulil hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kepada yang dihormati saudara pengacara majelis, yang dihormati pengerusi serta barisan ahli Datul Qasa Masjid Parik Kasih ini, yang dihormati Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, juga tidak ketinggalan yang berhormat sahabat saya. InsyaAllah selamat datang ke saya, yang selamat datang ke kawasan ini. Begitu. Kepada tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajat, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana masih lagi diberi pinjam umur, masih lagi diberi kewarasan, masih lagi Allah izinkan sembahyang fardu maghrib berjemaah, dan paling seronok menjayakan majelis yang namanya Majelis Isra dan Mi'raj yang dianjurkan oleh pengurusi serta barisan ahli Datul Qasa, Taniah dan Sabas. Itu yang pertama. Yang keduanya, terlebih dahulu saya minta maaf banyak-banyak kerana saya ni sejak seminggu dua ni Allah ganjar, kata orang Jawa, waktu asalnya rotok meriang, orang meriang tapi rotok
Apabila rodok meriang dicampur menggunakan suara yang agak lebih, maka inilah jadinya kadang-kadang suaranya bagus, sudah jadi tak bagus. Begitu. Tapi syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi diberi suara. Dan pada malam ni malam Isnin, giliran saya pula ikut jadual dekat Parit Kasih. Kalau ikut catatan saya sini, buku yang saya bawa ni adalah buku kecil sejarah Isra Mi'raj, dan bukunya buku kuningnya. Citakan dia ialah tahun 1961, citakan yang pertama. 61 YB belum ada. Belum. Ustaznya ada belum? Pun belum. Jadi rupa-rupanya buku yang kecil ini tulisan besi Jawi. Saya belik-belik, saya tengok-tengok cerita Isra dan Mi'raj ini. Kalau ikut tandaan saya sini dekat masjid ini 23 hari bulan 4 tahun 2019. Cerita Isra dan Mi'raj. Cerita Maulid Nabi memang baru beberapa bulan yang lepas. Loh, Ustaz ikin lo tipaan ni. Biar cerita maulutan, iki cerita Isra Mi'raj, gitu. Lain le, ceritanya lain, gitu. Baik. Apabila kita berbicara, apabila kita duduk dalam majlis pertama sekali malam ni, majlis ilmu, mestilah kita mulakan berpeganglah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Niatnya aku duduk dekat dalam majlis ini, majlis ilmu, majlis memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, dapat pahala. Tapi kalau datang malam ini, aku nak teko, orang teko ni isin YB teko, pengurusi teko, Pak Imam teko, aku koti sindir-sindir ala beritahan. Kerana itu tak dapat. Dapatlah dengar, agaknya nanti dapat makan. Gitu. Tadi pun dah disebut-sebut. Baik. Yang keduanya, tuan-tuan, apabila kita berbicara, kita mendengar, kita nak baca, kita nak maklum, kita nak mengingati Isra Mi'raj ini, hendaklah bagi orang itu meletakkan akal pemikirannya bukan mata hati. Jadi orang yang berada di dalam majlis ilmu memperingati Isra Mi'raj ini, dia bukan dengan akal fikiran, tetapi dengan penuh keimanan. Kenapa saya kata begitu? Sebab Isra dan Mi'raj ini cerita sahih. Kalau hadis ni hadis Muslim Bukhari, sahih. Kalau ada orang menafikan, agak cerita kaharut gaya ngapus-ngapus, boleh hukum syirik akidah lari dalam kitab jenayah sana. Kalau dia mati lantaran kekufuran syirik ini, tidak layak dikuburkan di tanah orang Islam. Kenapa, tuan-tuan? Kerana cerita Isra Mi'raj ini adalah cerita mengenai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih lagi mempertikaikan
kita masih lagi opo iya, apa tenan oleh gara-gara opo wong mabur. Jawabannya orang itu kalau saja mempersenda, dia mempersenda dua, mempersenda tiga, mempersenda Nabi, mempersenda mukjizat Nabi, yang paling hebat dia meremehkan Al-Quran. Ini tuan-tuan. Jadi pada malam ni kehadiran kita, kalau ada cerita-cerita yang luar biasa, yang luar tabii pemikiran kita, itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham. Duduk di majlis Islam tu dia kena faham bab itu. Jangan pula ada apa yo lo ustaz mau jangan tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Jadi kalau kaidah membaca Al-Quran mengikut kaidah, kalau ayat itu ayat yang pertama ada bismillah. Tapi kalau ayat itu ayat tengah-tengah, memadalah kita baca a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Itu kaidah. Kalau kata apa ya Ustaz, rujuk dalam kitab tajwid darjah 6 anak-anak murid atau anak-anak tuan-tuan Kerajaan Negeri Johor. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Subhanallazi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Asra bi abdihi. Abdi itu mana hamba-Nya Muhammad. Lailan ni ialah isim nakirah, malam tetapi dia sekejap. Sekejapnya itu banyak riwayat kata lepas isyak sebelum subuh dah selesai. Ada setengah riwayat kata tempat pembaringan Nabi masa dia baring-baring tu panas, belum hilang panasnya dah sampai lagi. Sebab digunakan perkataan lailan, malam yang sekejap. Kalau kata kita tuan-tuan, baring tadi aku baring pukul 10, ni kok dah pukul 2. Itu sekejap, kita tak rasa. Gitu. Sesuatu yang macam itu kita tak rasa. Daripada minal masjidil haram Mekah ilal masjidil aqsa di Palestina. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram Mekah terbang ataupun naik burak Aqsa. Yang itu dalam kitab kuning yang saya bawa ni tuan-tuan, diceritakan 5 tempat berhenti. Dan sekurang-kurangnya dekat sini ada 14 peristiwa yang Nabi diperlihatkan. Nabi diperlihatkan dan berhenti 5 tempat ini ada ibrah kepada manusia. Ini yang dikatakan hablum minan nas, perhubungan manusia dengan manusia. Nanti daripada Masjidil Aqsa naik ke atas langit sampai Sidratul Ma'wa, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke aras.
ada 3 lagi daripada 7, ada 10 lapis, maka barulah menerima kefarduan sembahyang 5 waktu yang ada pada hari ini. Itu cerita ayat Quran ini dalil bukti. Sebab itu saya katakan tadi bahawa cerita Isra dan Mi'raj ini adalah bukan cerita rekaan tetapi cerita Al-Quran wajib kita imani. Jadi barang siapa yang nak mendengar, barang siapa yang nak membaca, barang siapa yang nak mengetahui, diletakkannya keimanan dan kepercayaan itu, bukannya dengan menggunakan akal pemikiran. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya suka nak menyambung cerita yang kita dah cerita Burak, cerita Asbab, cerita apa, kita dah cerita tahun 2019. Walaupun 2019 tu YB Yusra tak datang, tapi saya akan sambung cerita tu sebab tulisan dekat sini ni Farid Kasih. Jadi saya berkeyakinan Farid Kasih sinilah begitu baik. Seterusnya dalam perjalanan itu saya ambil ujungnya lah, adalah habis takkan terus nak masuk je kan, mesti nak ada intro dulu, nak diingatkan cerita yang lepas. Dalam perjalanan itu Nabi diperlihatkan suatu keadaan orang yang menanam kemudian tumbuh. Saya biasakan cerita contohnya sawit, itu dah cerita. Lepas itu dalam perjalanan itu orang yang memukul-mukul kepala sampai hancur berderai. Yaitu orang yang meringan-ringankan sembahyang. Yang sembahyang ni saya cerita sikit. Sembahyang ni tuan-tuan, inilah bukti cinta keimanan kita kepada Allah. Sebab itu dalam mana-mana masjid dia ada sebut. Sini tak ada. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu, sesungguhnya orang yang dapat mengimarahkan masjid itu ialah orang yang beriman. Kalau dia mengimani Isra Mi'raj, dia mengimani peristiwa kewajiban sembahyang 5 waktu, dia mesti beriman pasangan ayat ini. Sesungguhnya orang yang dapat mengimarahkan rumah Allah itu ialah orang yang beriman. Orang yang beriman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Dan yang ketiga, dia mendirikan sembahyang. Beriman, percaya hari akhirat. Percaya hari akhirat dari sekecil-kecilnya hari akhirat kandungan. Lepas itu hidup, mati. Mati itu mulalah hari akhirat. Ini. Jadi kalau orang yang beriman ingat hari akhirat yang perlu diingat mula-mula. Jangan kita nak berangan nak dapat surga nanti dulu. Kita berangan dulu. Lepas tak nanti hari akhirat bertemu. Apa tu Ustaz? Hari akhirat pertama ni rupa-rupanya hari akhirat pertama adalah alam kematian. Ini saya nak cerita sikit sebelum cerita yang seterusnya tadi. Saya nak cerita yang ni sekejap. Dalam kitab satu namanya Hidup Sesudah Mati. Kalau tuan-tuan berkesempatan carilah.
satu buku namanya Hidup Sesudah Mati. Di sana ada di soal, adakah orang yang hidup ini tahu kita nak mati? Tahu tak? Arti yang pola yang kita dia mati. Embo siapa ragati lah kayak. Dalam kitab itu dia menceritakan begini. Kalau orang yang nak mati ni, orang yang mati ni, malam tu dia tidur macam biasa. Nak tidur ni macam biasalah. Gosok gigi apa semualah. Yang abang tidur dulu ialah dia ngepok-ngepok buang ngepok dia terpulang. Tidurlah. Kalau takdir Allah malam tu dia mati, orang yang mengalami tidur tadi tu dia seolah-olah bermimpi dia yang mati. Mimpi tapi dia mati. Dia mimpi tengok aku dah mati. Keluarga aku meratapi, anak isteri ya Allah kau dah meninggal. Ya orang ramai kawan-kawan datang mandikan, dikapan, disembahyang, ya diiring ke kubur. Kubur belah sana nanti salah, belah sana dibawa. Itu macam orang sini je Ustaz ya. Orang sana lah, orang sini kau ngetel-ngetel. Orang sana dibawa dan dimasukkan. Ini dia masih mimpi dia mimpi. Kalau saya dimasukkan, ditutup. Mengikut kitab itu, nak cakap mengikut orang itu, takkan orang itu menceritakan semula dia mati. Mengikut dalam kitab itu, setelah dikambuh, setelah ditangkin, setelah ditinggalkan, dah tak ada orang lagi. 7 langkah daripada kubur tadi itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan rohnya. Di roh terpisah, dikembalikan. Sekali dah kembalikan, agak-agaknya kita pun sadar melek. Oh, rupa-rupanya aku sekadar bermimpi. Sekali nak bangun, loh, oh mambune, lain pesik, oh tanah. Pada masa itu barulah dia mengerti bahawa dia yang mati. Pada masa itu tuan-tuan, ada 2 keadaan. Ini kita cerita orang yang beriman. Kalaulah orang yang berada di dalam kubur itu orang yang beriman, niscaya keadaan alam kubur itu bertukar menjadi suasana ketenangan dan malaikat datang dengan suasana yang sangat menyenangkan. Tapi ingat, bagi orang yang beriman tetapi amal ibadahnya tak berapa banyak, maka agaknya banyak perkara yang tak dibuat, maka pada ketika itu diwujudkan oleh Allah satu kengerian yang tak pernah dirasakan selamanya. Itulah kengerian yang sangat. Kengerian itu tuan-tuan menjadi takut, menjadi hebat apabila disoalnya namanya soalan kubur. Pada masa itu dia nak mencerit, wahai yang Pak Abah tolong. Tiada satu orang yang datang. Itulah alam akhirat yang pertama yang kita perlu fikir. Bagi orang yang malas beribadah macam saya, kena fikir perkara ini kerana sebagai motivasi untuk kita beramal ibadah. Bagi kita,
Yang namanya orang beriman ini mudah nak dapat pahala, mudah nak dapat santunan Allah, asalkan kerjanya ada niat, asalkan penuh mengikut peraturan, asalkan ujungnya lillahi ta'ala. Ini tuan-tuan, baik sebesar-besar kerja maupun sekecil-kecil kerja, insya Allah akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan bukan omong kosong. Di dalam surah Al-Anbiya sana menyebut, "Faman ya'mal minas shalihat." Sesiapa yang mengerjakan satu amal kebajikan. Amal kebajikan ini macam-macam tuan-tuan. Wa huwa mu'minun, sedang dia beriman. Kalau dia tak beriman, dia tak termasuk dalam ni. Fala kufrana lisa'i, maka tidak disia-siakan. Maksud tidak disia-siakan ni selagi mana amal kebajikan yang nak dibuat itu mengikut peraturan-peraturan. Kalau ibadah sembahyang, dia mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kalau ibadah zakat, ya zakat yang telah ditentukan dengan peraturan. Kalau ibadah haji, umrah dan sebagainya, mesti mengikut peraturan-peraturan. Dia tak boleh kata orang Jawa, angger gaya wis tak, betul. Jangan sampai nanti kita semasa kira-kira di yaumil akhir, kita nanti menyesal. Nak erti ya Allah, farji na'mal soleh, balikkan ya Allah ke atas muka bumi, nuscari aku nak beramal. Begitu. Kemudian dia kata, wa inna lahu katibun, sesungguhnya kami, yakni Allah, mengutuskan malaikat kiraman katibin untuk menulis setiap yang kita lakukan, sekecil-kecil hingga sebesar-besar ditulis. Ini bagi kita orang yang agaknya try malas lah sekolah lah Ustaz, ngomong apa ya orang azan hapi kayak apa, melik azan, ayo ayah sholat, ayo sekolah lah. Kenapa tuan-tuan? Hati kita Allah tak buka. Tetapi kalau ahli sunnah wal jamaah, kita kena usaha. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Ini hari akhirat, kita nak kena ingat. Tengok jam saya pukul 8.34. 32, betul, 32. 32 Isyak 36. Tuan-tuan, wah, Ustaz, urung cerita Isra Mi'raj ini kan? Iya. Cari ini Isra Mi'raj, kok cerita kubur? Pasal gue nyeluk Ustaz Sali. Nek cerita Ustaz lain semua mumbak duri. Tapi inilah baik. Yang 3 tadi kita dah cerita sembahyang dulu. Lepas itu Nabi diperlihatkan atau dilalukan satu kawasan yang bau wangi. Itu pun dah cerita. Sampai situ masa pun habis. Tik habis. Ini kita cerita terus ni. Baik. Seterusnya Nabi SAW dalam perjalanan itu melihat orang-orang itu maknanya bukan orang-orang yang dekat sawah tu, ramai orang ni memakan kayu-kayu, buah-buah kayu yang berduri. Wahela wis atos ono rine pula,
Dahlah begitu panas, dahlah begitu pahit, buahnya keras, berduri, panas, pahit. Ya turen ya Ustaz. Orang turen enak. Pak Kasih ini memang terkenal dengan durian Pak Kasih. Tapi malam ni dia tak musim durian, dia ada ono turen. Ono pokok iwai gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak ada orang memakan buah yang berduri berserta panas macam bara. Kemudian dia makan itu, dimakan, mau tak mau dipaksa makan. Mengikut ceritanya, dah makan buah berduri, rosak ususnya sehingga pecah perutnya. Kata orang Jawa, beledos wetenge. Dahlah pecah perutnya, keluar usus. Dah keluar usus itu, deler ususnya. Kalau kita belajar dalam sains masyarakat zaman dulu, usus dalam perut kita ini, kalau tidak silap saya belajar dulu, dalam 30 meter panjang ini, ngurul tu digeret, digiring ke neraka, ramai dan ada yang memijak-mijak usus. Dahlah makan buah berduri, keras, panas, dipaksa, berpususah. Dahlah wetenge beldos, ususnya metu pula, diseret lagi, dipijak-pijak lagi tuan-tuan. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa hairan. Mbak tuan-tuan, masa pun dah cukup kita bagi laluan azan. Alhamdulillah, ini tuan bapa mau berhenti pukul 10. Yalah. 10 katanya YB. Okey, pukul 10 YB kata awal masjid. InsyaAllah tuan-tuan mau pukul 10. Ini pukul 9. Belum pukul 9, pukul 10 nak dihabiskan katanya. Semalam saya ada satu majlis ni, Ustaz, selagi orang mentak orang mandek. Cuaca aneh. Pukul lebih orang, ya kait lainnya jam tumpuk lagi jam 12. Oh nek mono bapak-bapak, nek kene aku balik mono. Okey baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungan cerita ini tadi, Nabi merasa hairan, merasa pelik, apakah ini ya Jibril? Dia kata inilah umat Tuhan tu mana? Umat Nabi Muhammad, ya kita ini, yang dia mempunyai harta tetapi tidak mahu mengeluarkan zakat. Padahal pada ketika itu kefarduan zakat semua ni dah difardukan zaman Nabi, dan kita hari ini pun alhamdulillah pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor pun melalui pungutan zakat sama ada potongan gaji atau sebagainya. Pada bulan 1-2 ni dia telah mengucapkan tahniah dan sambas kepada pembayar zakat melalui online atau sebagainya. Ini jadi rupa-rupanya akibat orang yang tidak mengeluarkan zakat itu begitulah ngerinya. Jadi zakat ini mana gaya Ustaz? Sebab itu ada satu lagi penerangan bab zakat. Jangan kita menyangka zakat ini hanya raya saja. Sebab itu ada zakat ternakan, ada zakat biji-bijian, ada zakat emas dan perak, ada zakat perniagaan, ada zakat diri.
ada zakat pendapatan penggajian sekarang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, harta-harta yang kita miliki ini rupa-rupanya ada sebahagian yang difardukan mengikut kadar tertentu, peraturan-peraturan tertentu. Sebab itu kalau umpamanya kita ada uang simpanan, saya baru-baru ini ditanya berapakah kadar uang simpanan itu, berapakah kadar zakat uang simpanan. Seandainya ada satu orang mempunyai duit, kalau tidak silap saya lah 27.000 berapa gitulah, tapi 20.000 lebih, katakanlah kita katakan 27.000 semasa, maka setahun seandainya dia tak zakat baru salah. Tapi kalau belum setahun, belum, sekejap ada, sekejap entak, sekejap penuh, sekejap itu tak kira. Begitu. Jadi ada peraturan-peraturan yang perlu kita memahami. Itulah dia. Sebab itu di dalam menghayati yang namanya Islam ini bukan sekadar kita hidup begitu, tapi kita kena perlu peraturan. Dan pula-pulanya tuan-tuan, yang kita telah laksanakan ini besok kesannya kita yang dapat, bukan orang lain. Itu sebab itu saya katakan awal tadi, yang namanya Isra, perjalanan di atas muka bumi itu adalah gambaran ibrah hablum minan nas. Dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan lagi. Selanjutnya dalam perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat segulungan manusia yang masing-masing duduk menghadap dua, dekat sini dikata dua bijana. Dua bijana ini ialah dua bekas. Bekas itu yang satu kari kambing, korma, wena, mambune seker. Yang satu lagi daging mentah, baunya anyer kayak mambu pusuk. Apa dikata? Malangnya orang itu, satu kumpulan itu memakan daging yang mentah, busukannya itu dimakan. Meninggalkan bau korma sing enak, mambu kot, bariani sing ora kelemangan, kek mangan sing iki. Ya Nabi pelik loh, napa kok uang kok edan tenan nih, gitu. Kalau kita nampak, dibayangkan ada orang kayak disuguhi masakan yang sedap, kayak mangan sing mentah sing ora enak, sing wis bosok ngono. Kok dik mangan sing bosok, napa timbangi membazir? Yo kok ora ngono. Perumpamaan, sebab itu tak boleh diakal fikir ini. Nabi SAW nampak begitu. Jadi rupa-rupanya Nabi pun tanya, ya Jibril, apakah itu? Ini adalah gambaran di antara umat Tuhan yang suka membuat perbuatan-perbuatan zina. Ning omah ana sing halal sing apik dicerno, tapi dia ngerjani sing ora apik. Tonton. Rupa-rupanya ini ibarat tamsil umat Tuhan yang keji macam itu. Summa na'udzubillahi min zalik. Jadi ini tak payah cerita panjang-panjang. Selanjutnya Nabi SAW menyaksikan pula
ada satu kayu yang melintang di tengah jalan sehingga menyusahkan orang nak melalui. Dekat jalan tu ada diletaknya kayu, duri apa semua sehingga orang nak lalu pun susah. Kenapa ni? Dijawab oleh Jibril, itulah satu perubahan daripada umat Tuhan yang suka menghalang-halangi orang buat kebaikan. Kita nak buat baik, ada je yang dihalang. Yuk kita buat gotong royong lah. Sekarang mana ada zaman gotong royong lah pengurusi. Sekarang main upah lah. Mana ada lagi. Oh no. Dalam masyarakat tu kan ada orang yang macam gitu. Murid. Oh no, salah. Umpama jalan dah berlubang, ditar, ya ada lagi salah, cari salah. Tapi dekat sini tak ada. Entah dekat mana, wallahu a'lam. Ini adalah perumpamaan orang yang dalam masyarakat yang suka mencari salah-salah. Selanjutnya dalam peristiwa itu Nabi menyaksikan satu gulungan. Apabila satu gulungan itu ramai, bukan seorang pun, berenang di lautan darah. Berenang kok kat lautan darah. Dan ada sebahagiannya berenang di lautan nanah. Agak-agak lah tuan-tuan. Darah tu baunya anjir, kok berenang kat situ. Darah bau nanah tu lagi busuk, dia berenang kat situ. Kemudian dalam berenang dekat lautan darah, berenang dekat lautan nanah, dan dipanggilnya malaikat melempari batu. Dahlah dia berenang ke darah, dia bambik lempar batu, hingga mengherankan Nabi. Jibril pun kata, siapakah dia itu ya Jibril? Jibril kata, itulah dia perumpamaan segulungan manusia yang suka memakan riba. Riba. Ini kalau nak diceritakan ni ada panjang lagi, kita tak boleh cerita. Memada saya kata cerita riba. Jadi kalau cerita bab riba, pengertian riba, macam mana boleh dapat, boleh beli apa, boleh disimpan ni riba ketak ASN mobil. Riba itu ada cerita riba. Kita tak mau cerita, kita terus cerita. Yang seterusnya Nabi sallallahu, nanti kalau riba itu tuan-tuan boleh nanti mungkin kelas ni saya dipahami masjid ini adalah masjid-masjid yang live secara langsung, ada kuliah-kuliah yang diadakan. Jadi kebarangkalian boleh tuan-tuan buka kuliah, ustaz saya sekali-sekali nak dengar bab riba, ustaz saya sekali-sekali nak bab zakat, ustaz saya sekali-sekali nak bab solat, ustaz sekali-sekali saya nak bab sejarah Nabi. Tuan-tuan seronok kalau cerita sejarah Nabi, sebab Nabi ini penuh dengan irhas dan mukjizat. Ini tuan-tuan seronok kalau kita cerita. Jadi apabila cerita itu, maka seronoklah orang yang menganjurkan. Lebih seronok kalau yang datang lagi ramai. Ini kadang-kadang dianjurkan hampir tiap-tiap minggu, tapi yang datang yo wong kuwi wae, ustaz, yo kuwi wae. Yo wonge trai kuwi lho. Ora ustaz, nek kene ruwame, tapi sing teko gelem teko. Kita pun kata untung gelem teko. Sing untung bisa foto. Sing teko, gitu. Okey, terusin. Tidak lama kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan seorang laki-laki. Dia tak tengok ramai-ramai, dia seorang
Seorang tu maknanya agaknya dia nampak satu orang laki-laki. Dia tak tengok tu perempuan. Dia tengok laki-laki. Apa pasal? Dia kata lelaki ni dahlah jalannya orang pakai kuat, dia geleyeng-geleyeng gitulah kayaknya. Dia demam ke apa tu lah. Yang anehnya dia membawa beban tu AKE lah nek wong kampung kene wis mikul mbuh buluh mbuh kayu saka kebon loro. Ya. Tekan tengah dalan ono kayu nek, tutelah nek sampai meyek nek. Dalan tutelah nek. Sampai orang tu hampir-hampir tak jalan. Dahlah banyak ditambah lagi hingga kepayahan yang terseksa. Nabi menanyakan kepada Jibril, siapakah itu ya Jibril? Jawab Jibril, dialah gambaran orang yang suka menerima amanah. Orang ini menerima anak esok ya. Iya. Kon dadi iki kabeh gelem. Tapi kur gelem. Tapi orang gari. Orang yang seperti ini dinyatakan kat kitab ini dikata kaburul maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah bahawa mereka yang cakap, bahawa mereka yang mengatakan seperti ini, tapi dia orang lain. Macam saya lah, suruh ngajak ke masjid, tuan-tuan diajak, suruh pergi masjid, tapi saya tak pergi masjid. Pandai ngomong Ustaz. Gitu, Pak Imam kata tuan-tuan hadirlah masjid untuk ini. Tapi keluarga dia tak nak pergi. Biarkan Pak Imam sini yang melayan. Pengurusi masjid bagi tuan-tuan datanglah beramai-ramai menghadiri majlis ni. Tapi dia yang pergi, anak-anaknya tak pergi. Sebab itu tuan-tuan sering saya katakan bahawa yang namanya tanggungjawab ini kita kena laksanakan. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi nak jaga diri, nak jaga keluarga daripada api neraka, ayo jaga. Contoh tuan-tuan, minta maaf. Kadang-kadang perkara-perkara ni kita gagal. Rujuk dalam kitab Wasiatul Iman Nasihatuddin. Dekat sana tuan-tuan, wajib seseorang itu menuntut ilmu. Begitu juga kita wajib mengajarkan anak dan orang di bawah tanggungan kita ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Kalau pengurusi, dia ada anak, dia ada isteri, dia ada tanggungan, di bawah dia ada biro-biro, itu semua tanggungan. Dah buat program macam gini, kalau tak datang terselamat pengurusi. Pengurusi kampung umpamanya, dia pun gitu juga, aku dah letakkan biro ini, dia dah buat, orang tak datang, terselamatlah dia. Umpama lagi, apabila sebut dia orang kampung, dia atas sikit Pak Naib. Kalau ada Pak Naib di sini. Pak Naib ni tanggungjawabnya berapa kampung rangkaian. Dia dah arahkan ketua-ketua kampung di bawah dia. Ketua-ketua kampung di bawah dia, kalau buat dek, ketua kampung tu yang salah. Pak Naib dah aku ngomong loh, tapi kalau Pak Naib ni buat dek, Pak Naib tu yang ditarik telinga. Di atas Pak Naib tu ada penghulu. Penghulu telah mengarahkan begitu. Begitulah seterusnya. Hingga peringkat
ke atas sekali, iaitu wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum ini telah mengadakan pasarana, mengadakan isi pengajian, diadakan masjid, pengajian, tempat-tempat belajar, diadakan sekolah-sekolah agama. Tapi kalau ada masyarakat yang tak nak lagi sekolah agama, itu bukan salah wa ulil amri minkum, yaitu salah orang yang tak pergi. Inilah gambaran orang yang diberi amanah tapi tak melaksanakan amanah. Amanah ini satu perbuatan yang mudah diterima, tapi nak buat susah. Amanah bagi seorang laki-laki, kalau dia belum berkahwin, amanah dia kepada dirinya, keluarga dia, dan Allah. Kalau dia dah kahwin, umpama macam saya, amanah saya kepada diri saya akan menjaga diri saya dengan penuh kesihatan untuk beribadah. Di bawah saya ada isteri saya, anak-anak saya, keluarga saya bertanggung jawab menasihati sebagai kulukum ra'in. Itu ayuh nak sudah sembahyang, ayuh pergi kita. Dia tak nak datang, selamat aku. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi wak wedok ni saya selalu ingatkan, tuan-tuan jangan abaikan tanggung jawab keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narani. Ibu-ibu pun ada. Kalau statusnya dia sebagai seorang ibu, isteri kat rumah, mak ataupun adik-beradik yang lain, maka dia juga ada tanggung jawab. Lebih-lebih lagi dia sentiasa mendorong istrinya. Sebab itu Nabi SAW apabila istrinya Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, dia merasakan bahawa satu kehilangan yang besar. Orang yang mendorongnya telah tiada. Ini tuan-tuan. Jadi sebab itu isteri memainkan peranan membentuk keluarga yang bahagia. Lebih-lebih lagi suami didorong. Kalau ibu-ibu boleh suami pergi masjid, pergi surau, pahala suami ibu-ibu dapat penuh. Wak lanang ni belum tentu dapat lagi. Kenapa? Keikhlasan dia belum teruji lagi. Wak lanang, wak wedok dah dapat penuh. Sekadar gugah, bang, bangun bang, bangun itu, dan dia pergi asbab kita, sediakan baju, sediakan persiapan, sebagaimana gambaran semasa Nabi sana, iaitu Abdullah bin Maktum. Ini tuan-tuan. Jadi tanggungjawab ini perlu dilaksanakan. Okey, baik. Seterusnya Nabi SAW seterusnya diperlihatkan satu gulungan. Tadi satu orang, tapi yang ini satu gulungan. Gulungan ini menggunting bibirnya, lidahnya terus agak lah tuan-tuan, nak rasa kepahitan macam mana. Ya gunting ni sendiri, terus balik rumah apa ya. Itu gunakan akal. Ini tuan-tuan di perumpamaan. Menyaksikan satu gulungan orang yang menggunting lidah dan bibirnya dengan gunting besi yang tajam, bukan orang yang gunting, diri dia. Apa itu tenan ni? Gitu. Maka Nabi kata, siapakah mereka itu wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, ialah mereka perumpamaan satu gulungan manusia yang suka memberi nasihat tetapi dia tak nak buat. Inilah orang ni. Tuan-tuan, jadi ustaz ni susah rupanya. Ada satu cerita antik. Cerita antik ni, ini saya nak sambung cerita antik. Cerita antik, cerita
nak diterima pakai ke tidak, tapi ini cerita. Ada satu cerita diambil dari kisah-kisah lucu. Besok di yaumil akhir fasul qada, agak dah siap semua, baris nak dapat kunci surga. Barislah kunci surga. Berbaris tu berbarislah ramai. Mungkin depan ni pengembala kambing, ya macam-macam kerja. Satu ustaz ni ustaz, depannya driver bus. Driver bus panggil, si Fulan bin si Fulan, ya, mari sini. Ambil engkau punya kunci, ambil engkau punya ini kunci, tutul je buka. Tekan ini, nanti semua pelayan-pelayan datang. Ini kelas VIP. Ustaz belakang dia ni kerja apa? Kerja driver bus je. Okeylah, masuk. Yang ustaz ni, aku kerja ustaz. Takkanlah tak dapat dia VIP, aku mesti VVIP. Sampai sana Ustaz Salim mari sini. Umpama. Ni ambil kunci. Kunci ni kena masuk, tekan 2 kali, tok. Goyak sikit baru buka. Apa pasal tadi? Tit, buka. Itu dia kelas VIP. Ini kelas sikit bawah. Ni makan, ambil sendiri, ceduk sendiri, pelayan ketuk 3-4 kali pun kalau ada yang free datang. Ini ustaz sudah komplain dengan malaikat. Ya malaikat, aku kerja ustaz, dia kerja driver bus. Apa pasal dia tempat VIP, aku tak. Oh, macam tu komplain ni, baik. Itu driver bus daripada Kuala Lumpur sampai ke Pahang, Genting Highland, itu jalan kona-kona. Tiap kali dia bawa bas 140 km. Orang yang kat dalam tu ada orang Melayu, ada orang Islam, ada orang kafir. Orang gona, Allah, mati aku. Astagfirullahaladzim, Allah. Ingat Allah 3-4 jam. Awak ustaz ceramah, orang tidur, mana nak dapat? Kata dia, awak ustaz dapat pahala tak banyak. Sebab orang dengar ni tak ingat Allah, ingat tidur. Malang ada pula yang main handphone lagi, kata dia. Mana nak dapat pahala? Oh, begitu tuan. Cerita antik yang macam gini rupa-rupa guna dalam ceramah macam gini, saat-saat akhir macam gini. Sebab dah pukul 9. Jadi tadi katanya ya sambung sitik lah ustaz. Jadi sambung sitik tu kita berhenti sampai sini dulu. Nabi SAW sampai Gunting. Ada lagi tuan-tuan, belum naik lagi. Sengaja saya cakap gitu supaya kok ada nak cerita Mi'raj lagi bersama saya, sambung sinilah. Ini tarikh berapa ni? 20 hari bulan 2, 23. Kasih. Dah. Jadi tuan-tuan, sampai sini. Banyaklah pengajaran-pengajaran nanti, insya-Allah nanti sampai langit pertama banyak lagi. Tapi kalau kita nak cerita 5 minit, 2-3 minit, natijahnya adalah sembahyang fardu 5 waktu dan kita imani. Itu ya ceritanya itu. Tapi insya-Allah nanti akhir kitab ini menceritakan itulah sebenar-benarnya orang yang beriman dengan orang yang tidak benar-benar beriman itu adalah orang yang dapat melaksanakan ibadah sembahyang dengan penuh kesempurnaan.
Jadi saya minta maaf banyak-banyak seandai bicara saya kurang selesa di sana sini, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.